Komunikasi, semua orang berkomunikasi. Tapi, komunikasi yang bagaimana yang kita mahukan? Assalamualaikum, salam sejahtera. Untuk kali ini, cikgu ingin berkongsi pula tentang adab dalam berkomunikasi. Tapi, sebelum tu, jom kita memahami apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan komunikasi. Komunikasi ialah satu proses pertukaran maklumat antara dua orang atau lebih untuk menghasilkan tindak balas. Okey, cikgu cuba jelaskan dalam bentuk gambar rajah supaya lebih mudah faham. Okey, sebagai contoh, cikgu bagi arahan kepada Ahmad. Ahmad, tolong cikgu hantar buku ni ke bilik guru. Ahmad pun jawab, baik cikgu. Jadi kat situ berlaku proses pertukaran maklumat antara dua orang. Okey. Jadi hasil tindak balas dia apa? Ahmad ambil buku tersebut dan dia bawa ke bilik guru. Okey. Jadi berlaku proses komunikasi yang lengkap di situ. Okey. Tapi hari ini cikgu bukanlah nak bercerita tentang keberkesanan dalam komunikasi, tetapi cikgu nak berkongsi tentang adab dalam berkomunikasi. Okay. Dah tentulah segala benda yang kita buat sebenarnya kita perlu ada adab terlebih dahulu. Sama juga dengan menuntut ilmu, perlu kita belajar adab terlebih dahulu. Bahkan benda-benda kecil pun, contoh macam nak minum air pun kita kena belajar adab terlebih dahulu. Kan? Okay. Jadi hari ini cikgu nak kongsikan 9 adab dalam komunikasi. Jom kita lihat yang pertama. Okay, yang pertama, adab ketika berkomunikasi ialah memberi salam atau ucap selamat terlebih dahulu. Ini memanglah perkara asas ataupun perkara pertama sebelum kita mulakan komunikasi ialah kita memberi salam atau ucap selamat. Tak kisahlah, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi, selamat petang, selamat malam. Selamat malam ni nak tidur je. Nak tidur je. Okay, tak kisahlah, sesuai dengan waktu ataupun masa. Okay. Baik, ini adalah perkara yang asas lah. Okey, ini adalah adab yang pertama ketika berkomunikasi. Seterusnya, adab komunikasi yang kedua ialah meminta izin sebelum berbicara. Ini jarang orang buat. Kadang-kadang kawan tengah bercakap, dia terus datang, terus orang kata apa? Menyampuk. Bukan sampuk tu lain lah. Menyampuk perbualan antara kawan-kawan. Akhirnya kawan-kawan sembang benda lain, kita sembang benda lain. Kan? Jadi nak minta izin sebelum berbicara ni tak semestinya contoh macam saudara, bolehkah saya meminta izin untuk berbicara? Tak perlulah macam tu. Skema sangat kan. Kadang-kadang ayat yang kiasan juga memberi maksud kita minta izin untuk berbicara. Contoh macam ni. Free ke sekarang? Jom sembang-sembang jap. Kan? Maknanya seolah kita memberitahu kita sedang meminta izin untuk kita berbicara dengan dia. Tapi itu dengan kawan-kawan bolehlah kan. Tapi kalau dengan guru ataupun dengan ibu bapa tak sesuai lah cara macam tu. Kalau dalam kelas, angkat tangan. Maknanya angkat tangan nak tanya sesuatu perkara kepada cikgu tu membawa maksud sebenarnya kita sedang meminta izin kepada cikgu untuk kita berbicara. Kan? Tak semestinya bercakap. Okey? Itu yang kedua. Jom kita lihat yang ketiga pula. Ni tidak berniat untuk mengaibkan orang lain. Ni adab yang penting juga untuk berkomunikasi. Jadi bila dah ada niat untuk mengaibkan orang lain, itu yang kadang-kadang bila bercakap ada nada menyindir, menyinggung perasaan orang lain. Tips nombor 3 ni sebenarnya senang je. Kan? Kita tak suka orang aibkan kita. Kita tak suka orang bercakap buruk tentang diri kita. Jadi kita sebenarnya kena buat benda yang sama pada orang lain. Jadi kena jaga yang nombor 3 ni. Okey, seterusnya adab komunikasi yang keempat ialah melihat situasi dan keadaan yang sesuai sebelum berbicara. Kalau di sekolah, kadang-kadang cikgu tengah berbincang. Seorang cikgu tengah berbincang dengan cikgu lain. Tiba-tiba murid datang bawa buku. Cikgu nak letak mana ni? Kan sepatutnya datang, tengok dulu situasi cikgu tu. Sesuai ke tak sesuai untuk kamu bercakap. Kadang-kadang kalau cikgu berhenti sejenak, kadang-kadang cikgu tanya, kenapa? Waktu tu baru kamu boleh bercakap. Kan, tengok situasi. Bercakap, Assalamualaikum cikgu, saya nak letak mana buku ni? Macam tu kaedah dia. Baik, jadi situasi ni penting juga. Kadang-kadang nak bercakap dengan kawan, bersama kawan nak pergi tandas.
Dia bersembang. Sian kawan tu terkucil sudahnya dekat depan toilet. Jangan buat macam tu. Kita tengok keadaan. Baik. Itu yang keempat. Seterusnya kita lihat yang kelima pula. Ini penting juga adab komunikasi bercakap benar. Okay, jadi kalau kita tak pasti satu perkara tu, jangan cakap ataupun jangan sebarkan. Nak cakap benda yang benar ataupun baik. Kalau tak pasti, adalah baik kita diam. Okay. Senang je ini pun sama. Kita fikir ataupun kita tanya diri kita sendiri, benda yang aku nak cakap ni dapat pahala ke dapat dosa? Kalau dapat dosa, tak perlu cakap. Kalau dapat pahala, sila sebarkan. Kan? Baik, itu yang kelima adab dia. Baik, seterusnya adab komunikasi yang keenam ialah memohon maaf jika tersilap bicara. Kan? Tapi orang kita ni biasanya hari raya je kan. Hari raya baru minta maaf. Kalau hari tak raya, tak minta maaf. Kalau ada buat silap, minta maaf. Kan? Tunggulah raya nanti baru kau minta maaf. Ada pula macam tu kan. Jangan buat macam tu kan. Itu nasib baik kalau umur panjang sampai raya. Kalau umur esok ataupun sekejap lagi ni dah tak ada, dah tak sempat nak minta maaf. Jadi ada kesilapan yang kita buat, terus minta maaf. Terutama sekali dalam berbicara. Baik, itu yang keenam. Seterusnya kita lihat adab komunikasi yang ketujuh, bersikap rendah diri. Ini penting juga. Bila kita rendah diri, kita tak adalah rasa sombong. Jadi nak bercakap pun tak boleh sombong. Kan? Orang tak suka. Kita selalu sembang-sembang. Kan? Ada selalu keluar istilah yang kadang-kadang nampak macam sedikit macam meninggi diri. Contoh macam ni. Kalau setakat, kan, istilah-istilah macam tu kadang-kadang menunjukkan kita seolah meninggi diri. Jadi, cubalah jangan bersikap sombong. Bersikap merendah diri itu adalah lebih baik. Baik. Seterusnya adab komunikasi yang ke-8. Bercakap lemah lembut dan memandang muka. Memandang muka, memandang muka ni pun satu adab dalam komunikasi. Eye contact. Mana kita tengok mata orang yang kita cakap tu. Tak adalah sembang tapi mata tengok benda lain ataupun tangan buat benda lain. Jadi bila kita ada eye contact, bercakap lemah lembut dengan orang yang kita sedang berkomunikasi, seolah-olah sebenarnya kita sedang memberikan penghargaan kepada orang yang sedang kita bercakap. Kan? So orang yang kita cakap tu akan rasa dihargai lah. Kita pun suka orang hargai kita, maka kita hargai orang. Okay? Itu yang ke-8. Seterusnya yang ke-9, yang terakhir. Okay. Ucapkan salam sebelum menamatkan bicara. Ini termasuk sekali komunikasi yang bukan lisan. Contoh apa? Dalam WhatsApp ke, dalam artikel, email. Bila kita nak tamatkan komunikasi, walaupun dalam bentuk komunikasi bukan lisan, ucapkanlah salam. Kan? Seperti mana kita datang tadi dengan ucapan salam, maka kita tamatkan juga bicara dengan ucapan salam. Okey? Baik, sebagai rumusan, komunikasi yang beradab akan melahirkan suasana yang harmoni dan jauh daripada prasangka dan salah faham. Ini matlamat kita bila kita beradab dalam komunikasi. Okey? Semoga apa yang cikgu kongsikan pada kali ini dapat memberikan manfaat kepada semua yang menonton. Seperti biasa, insya-Allah cikgu akan kongsikan perkongsian yang bermanfaat dari masa ke semasa. Dan kalau ada salah silap dalam tutur bicara cikgu sebentar tadi, cikgu minta maaf. Okey, sampai jumpa lagi untuk perkongsian akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.